Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat pada malam ini ialah apabila anak Tengku Muda Pahang diheret ke mahkamah. Ada pelbagai reaksi ditimbulkan oleh netizen berkait dengan laporan berita ini. Ada yang bersetuju supaya undang-undang di Malaysia ini sudah adalah adil dan saksama. Kerabat Diraja Pahang Tengku Edi Akyasa Tengku Abdul Rahman diheret ke Mahkamah Magistrate Kuantan atas pertuduhan mencederakan seorang lelaki menggunakan pisau Jun lalu. Pertuduhan itu dibuat kira-kira 2 bulan selepas Malaysia kini melaporkan dakwaan serangan terhadap pekerja binaan dan penyelenggaraan jalan alias Awang 44 tahun. Anak Tengku Muda Pahang Tengku Abdul Rahman ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Bila itu dituduh bersama Nik Nur Hisham Afendi, Nik Muhammad Zani 39 tahun, Muhammad Fauzi Mad Nur 44 tahun, Muhammad Taufik Daud 44 tahun dan Khairul Azhar Rosli 38 tahun. Tengku Abdul Rahman ialah adik kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Salah seorang daripada tertuduh, Muhammad Fauzi, berkhidmat sebagai anggota polis. Kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan lapor media. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh bersama-sama mencederakan pihak alias menggunakan pisau di kawasan lot tanah Bangsal Kuda, Jalan Teluk Sisek di Kuantan pada 6 Jun. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dihukum penjara sehingga 10 tahun, didenda, disebat atau mana-mana daripada dua hukuman itu. Pihak pendakwaan diketuai oleh pengarah pendakwaan Pahang, Shahrizad Ismail di hadapan Magistrate Raja Nur Suziana Sakila Raja Mamat. Malaysia kini pada 5 September lalu melaporkan seorang kerabat diraja Pahang bersama sekumpulan orang didakwa menyerang dan mencederakan alias menggunakan pisau. Nama Edi tidak didedahkan ketika itu kerana dia belum dituduh di mahkamah. Alias mendakwa seorang rakan kerabat itu menikam pahanya, manakala kerabat itu pula menembak ke arah kakinya tetapi tersasar. Bapa kepada 8 orang anak itu mendakwa dia diserang susulan pertikaian berkaitan isu tanah di Rompin yang didakwa dia terlibat dalam pembinaan jalan di situ. Ketika dihubungi Malaysia kini sebelum ini, polis berkata menyiasat kes itu dari setiap sudut tetapi tidak menyatakan dengan jelas sama ada siasatan turut menjurus kepada penggunaan senjata api. Kes itu turut mendapat perhatian Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah yang menggesa. Polis bertindak tegas kerana tiada sesiapa yang lebih tinggi dari undang-undang termasuk kerabat diraja. Sementara itu dalam prosiding hari ini, pihak pendakwaan memohon jaminan RM10,000 dikenakan terhadap setiap tertuduh. Dia juga mencadangkan syarat tambahan supaya kesemua mereka melapor diri di balai polis berdekatan setiap bulan dan tidak mengganggu mangsa sehingga kes selesai. Bagaimanapun, Peguam Bela Y.C. Lan memohon minimum dalam lingkungan RM5,000 terhadap Tengku Edi Akyasa atas alasan masih ditanggung ibu bapa. Shelan juga memohon jumlah sama untuk Nik Nur Hisham Afendi dan Khairul Azhar yang bekerja sebagai penternak lembu. Peguam Muhammad Badrul Zaman yang mewakili Muhammad Fauzi pula memohon jaminan rendah terhadap anak guamnya yang menyara isteri dan anak yang masih bersekolah. Magistrate kemudian menetapkan jaminan RM7,000 bagi setiap tertuduh dan seorang penjamin dan membenarkan semua syarat tambahan dicadangkan pendakwa. Dia juga menetapkan tarikh 11 Disember depan untuk sebutan kes tersebut. Beberapa orang memberikan komen. OICSPG kata,
Ini baru betul tak ada kabel-kabel. Yang salah tetap salah, walau siapapun dia. Nasiblah kau, kata seorang lagi pengomen terpengaruh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes hasutan Sanusi. Apa jadi? Mahkamah Tinggi Shah Alam sekali lagi menetapkan tarikh baru untuk sebutan kes hasutan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Maknor. Tarikh baru untuk sebutan kes ialah 10 Disember. Hakim Aslam Zainuddin memutuskan selepas Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Yayub memaklumkan kepada mahkamah bahawa pendakwaan memerlukan waktu yang lebih banyak. Ekoran representasi yang difailkan oleh Sanusi masih sedang dipertimbangkan oleh Peguam Negara. Sanusi telah pun memohon keampunan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah pada bulan September kerana mempersoal keputusan baginda dalam perlantikan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, ketika berkempen pilihan raya negeri Selangor pada bulan Julai 2023. Apa nak jadi dengan kes hasutan Sanusi Maknor ini? Sudah beberapa kali ditanggung. Apa sebenarnya lagi yang boleh terjadi? Kes hasutan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Maknor yang didakwa kerana mencemarkan nama baik Sultan Selangor ketika ceramah pilihan raya negeri Selangor telah ditangguhkan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada September 2024 dahulu. Sekali lagi hari ini, Hakim Datuk Aslam Zainuddin membuat keputusan tersebut setelah dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Daud bahawa representasi yang dihantar oleh pihak Sanusi masih dalam pertimbangan Jabatan Peguam Negara. Sebutan semula kes ditetapkan pada 25 Oktober dan Sanusi wajib menghadiri pendengaran kes tersebut. Peguam Sanusi Awang Armada Jaya Awang Mahmud pula memaklumkan mahkamah bahawa Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah sudah pun menerima keampunan kepada anak guamnya itu. Surat pengampunan Sultan telah disiarkan semalam di laman Facebook Selangor Royal Office. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan adanya permohonan maaf dan ampun Sanusi itu, kes ini sudah dianggap boleh selesai? Walau bagaimanapun, kita tunggu. Selepas ini, pada bulan Disember akan disebut sekali lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.